Kelantan 89.8 FM. Inspirasi Inforia Islami. Bagi mendoakan kesejahteraan dan keselamatan seluruh rakyat Malaysia yang sedang memerangi pandemik COVID-19, Radio IKIM akan mengadakan bacaan surah Yasin dan munajat dalam rancangan Topik Jumaat yang akan bersiaran pada 12 Februari 2021, Jumaat bermula jam 8.30 pagi. Seluruh pendengar dijemput bersama-sama membaca surah Yasin, ikuti munajat dan tazkirah yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Rozi Rejab. Dengarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bersama Faiz Haji Osman di Express IKIM, Inspirasi Inforia Islami. IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya dan terima kasih kepada anda yang terus setia bersama-sama kami. Jadikan kami teman anda. Waktu ini bersiaran kita untuk setiap Khamis 9 malam kita dengarkan kupasan ilmu dalam siri Maulid at IKIM. Dan kalau sebelum ini kita dah bersama ikuti Kenali dan Cintai Wanita Syurga Ummahatul Mukminin dan kita dah kenal kesemuanya. InsyaAllah saya harap kepada anda yang mungkin ada buat catatan, yang boleh tengok balik dekat Facebook kami dan YouTube kami, anda boleh share lah. Semoga ramai berilmu dan juga manfaat perkongsian kita. Dan seperti biasa, Maulid Adikim kita akan bersama-sama dengan Tuan Guru kita Al-Fadhil Ustaz Muhadir Haji Jol dan pun berada atas talian bersama-sama dengan kita saat ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustaz ya? Alhamdulillah sihat. Saya sihat. Saya sihat. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Minggu ni kita nak sambung lagi. Kita dah masuk siri baru dah. Sebenarnya untuk sahabat-sahabat pendengar kita. Dan kalau anda semua yang dah mengikuti dekat Facebook sekarang ini, kita masuk untuk sama-sama telusuri dan teladani akhlak baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa baraka wasallam. Insya-Allah kita nak kupas pada malam ini. Tajuk bicara kita akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa baraka wasallam, diakui para sahabat dan juga kaum Quraisy. Kita nak bawakan perkongsiannya. Jadi saya harap anda yang menonton tak sempat tonton malam ni, tak apa, buka kejap Facebook, tekan button share, semoga ramai beroleh ilmu. Dan yang dengar dekat radio macam biasalah, kita boleh dengar sama-sama. InsyaAllah Ustaz, kita nak mulakan bicara kita minggu ini. Silakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairil asma. Walhamdulillah mil'u kulli ardin wa sama. Wassalatu wassalamu ala syamsil anbiya wa imamil atqiya. Habibina wa azimina wa qudwatina sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah Yasin Habibillah Taha Rasulillah. الفاتح والخاتم والناصر والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillah, syukran jazilan saudara Faiz yang baik hati. Sidang pendengar rancangan Maulid yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Moga dengan kedatangan malam Jumaat yang penuh dengan keberkatan ini, Sayyidul Ayyam, kita membicarakan tentang Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Dan kita akan bicarakan bermula pada malam ini satu sudut yang sangat penting tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Semua sudut perlakuan baginda, kehidupan baginda, percakapan, hatta tidur baginda, berjualan baginda, semuanya menjadi suri tauladan untuk umat ini. Terutama sekali sudut akhlak dan budi pekerti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, yang insya-Allah hadirin kita, saya, Faiz dan semua kita akan bersama mengikuti perbincangan di dalam kitab Seindah Akhlak Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam.
InsyaAllah malam yang mulia ini kita akan bawa dahulu tajuk pertama, walhal sebenarnya tajuk ini tajuk kedua dalam kitab ini. Tetapi tajuk pertama tu Faiz cerita tentang apa itu akhlak, apakah kedudukan akhlak dalam Islam. Itu rasanya sudah ramai yang tahu Faiz dan sudah dikupas oleh ramai asatidzah, masyayikh, alhamdulillah. Kita nak terus fokus kepada Sayyidul Wujud baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Seperti yang Faiz sebutkan tadi, akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam diakui oleh para sahabat dan oleh kaum baginda sendiri yang belum Islam lagi. Ini menunjukkan suatu kemuliaan. Kalau seseorang itu mengaku tentang umpamanya dia seorang guruku ataupun si fulan maulana fulan syekh fulan adalah guruku, itu namanya aku ataupun mengakui sahaja. Tetapi apakah pengakuan itu diakui ataupun tidak, itu berbeza tu. Sebab itu kalau ada orang mengakui akhlak seseorang itu mulia, masya-Allah, mulialah akhlak itu daripada orang itu mengakui kemuliaan akhlaknya sendiri. Itulah yang akan kita lihat hebatnya, mulianya, tingginya, agungnya akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Hadirin yang dirahmati Allah, kalaulah tidak ada pengakuan pun daripada makhluk, daripada manusia, apakah daripada isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wa sallam ataupun para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in ataupun orang-orang Quraisy sendiri, kalaulah tidak ada, sebenarnya cukup dengan pujian yang Maha mengetahui, yang Maha bijaksana, Allah Subhanahu wa taala. Allah memuji akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wa baraka wa sallam di dalam surah Al-Qalam ayat yang keempat, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya kamu, iaitu wahai Muhammad, benar-benar mempunyai akhlak yang sangat agung. Hadirin, cuba perhatikan. Ketika Allah memuji ini, Allah tidak memuji ibadah Nabi. Allah tidak memuji muamalah Nabi. Tetapi yang dipuji adalah akhlak Nabi. Itu menunjukkan akhlak itu sangat special sekali. Satu. Yang kedua, ketika Allah memuji akhlak, Allah tidak mengatakan akhlak Nabi sangat baik atau akhlak Nabi sangat bagus atau sangat tinggi atau sangat indah atau sangat mulia atau sangat elok. Tidak. Walhal, kalau seseorang memuji akhlakmu sangat bagus, sangat elok, sangat tinggi, sangat baik, itu pun Masya Allah dah tu. Tidak. Allah Azza wa Jalla lebih daripada itu lagi. Allah gunakan akhlak yang paling agung. Allah gunakan perkataan agung, Faris. Sebab itu kalau Allah gunakan perkataan agung tidak sebarangan. Umpamanya, Allah menyebut wa huwa rabbul arsyil azim. Allah adalah pemilik arasy yang agung. Sebab makhluk yang paling besar adalah arasy. Sebab itu arasy itu digunakan yang agung, tidak digunakan yang besar. Sama juga dalam doa yang Nabi ajar ketika kita menziarahi orang sakit, Nabi mengajar untuk baca 7 kali, As'alullahal azim, Rabbal arsyil azim, ayyashfiyaka wa yu'afika. Nabi gunakan perkataan Rabbal arsyil azim. Rabbal arsy, pemilik arasy al-azim, yang agung. Sekali lagi bahawa arasy itu adalah makhluk yang paling besar. Allah Subhanahu wa taala mana lebih mulia lagi sehingga menguasai makhluk yang besar ini. Cukup sebenarnya hadirin kalau dengan satu ayat ini sahaja untuk membuktikan akhlak Nabi sallallahu alaihi wa baraka wasallam sangat luar biasa. Sebab yang memujinya adalah yang Maha mengetahui, yang Maha bijaksana, tidak mungkin memuji di dalam kitab, dan kitab itu yang paling mulia dan paling besar dan akan kekal selamanya sampai hari kiamat. Bermakna akhlak Nabi ini tetap akan sentiasa dipuji, sebab sebagaimana kekalnya Al-Quran, demikian kekalnya pujian Allah Subhanahu wa taala ke atas akhlak baginda Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat isteri Nabi memuji baginda. Kalau orang lain memuji seseorang, mungkin kawannya, mungkin rakan sepejabatnya ataupun AJK surau masjidnya, anak-anak muridnya, ya itu pujian juga. Tetapi yang lebih tahu hal ehwal seseorang di rumah adalah isterinya. Kalau isteri memuji, itu bermakna insya-Allah betul. Sebab isterilah yang banyak masa bersama dengan suami di rumah. Nah, kalau orang luar puji tu tak apa. Bias lagi lah. Bias lagi. Tapi tak tahu. Mereka tak tahu lagu mana ada dekat rumah. Mungkin di luar dia orangnya sangat lembut. Tapi di rumah tu dia kasar. Nah, siapa tahu semua ni. Kalau tidak, isteri kita. Kerana itu, mari kita lihat bagaimana pengakuan pujian daripada isteri-isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu untuk melihat kehebatan akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatina Aisyah ketika menceritakan tentang peristiwa awal turunnya wahyu, beliau menyebutkan raja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjufu fuaduh. Lalu Nabi pun balik ke rumah membawa surah dan ayat surah Al-Alaq ayat 1 sampai 3 yang Nabi terima di Gua Hira itu. Bawa ke rumah, fadakhala ala Khadijah binti Khuwailid. Masuk berjumpa dengan Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan zammiluni. Selimutkanlah aku. Dulu kalau tuan-tuan ingat lagi kan Faiz, sepatutnya Nabi dengan Sayyidatina Aisyah sahaja di rumah. Sepatutnya Nabi menggunakan zammilini. Betul. Selimutkanlah aku. Tapi kenapa Nabi guna sirah jamak zammiluni? Dulu pernah kita ceritakan ketika kita menceritakan Sayyidatina Khadijah kan Faiz dalam siri Ummahatul Mukminin dahulu kan. Orang Arab mengatakan walaupun orang itu cuma satu, tetapi ketika digunakan jamak itu menunjukkan mulianya orang yang dijamakkannya itu. Maksudnya Nabi mengatakan zammiluni, selimutkanlah aku kepada Sayyidatina Khadijah. Sepatutnya dalam bahasa Arab kalau kita nak guna dhamir mukhatab untuk seorang perempuan jadi zammilini bukan zammiluni. Kenapa diguna zammiluni? Nak menunjukkan kemuliaan yang ada pada Sayyidatina Khadijah yang sangat dihormati itu. Fa zammaluhu hatta dhahaba anhu ar-ra'. Lalu Sayyidatina Khadijah pun menyelimutkan Nabi sehingga hilang rasa takut itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Khadijah wa akhbaraha al-khabar. Lalu Nabi pun bagi tahulah kepada Sayyidatina Khadijah apa yang berlaku di Gua Hira itu begini. Subhanallah hadirin. Di sini kita melihat apa pujian Sayyidatina Khadijah. Dan Nabi mengatakan laqad khashitu ala nafsi. Saya bimbanglah, takutlah dengan diriku. Apa nak terjadi? Mungkin aku ini sesuatu yang buruk akan berlaku padaku. Kata Sayyidatina Khadijah menenangkan sambil menjelaskan apa akhlak Nabi. Kalla wallahi, tidak demi Allah. Satu, ma yukhzika Allahu abada, tidak sekali-kali demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Kenapa tu? Innaka latasilur rahim. Sesungguhnya engkau menyambung tali silaturrahim. Ini akhlak pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tahmilul kalla, kamu memikul bebanan, iaitu bebanan orang lain, kamu berusaha untuk membantunya. Wa taksibul ma'dum, kamu menolong orang yang tiada, orang yang tidak punya harta, orang yang susah, kamu menolongnya. Wa taqrid dhaifa, kamu memuliakan tetamu. Wa tu'inu ala nawaibil haqq, dan kamu menolong atas kebenaran. Ini akhlak bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat al-Imam Al-Bukhari. Sekarang pengakuan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, juga isteri Nabi. Daripada Sayyidina Sa'ad ibn Hisham ibn Amir
mengatakan, Ataitu Aisyata, aku pernah datang berjumpa dengan Sayyidatina Aisyah. Faqultu, lalu aku mengatakan, Ya Ummul Mukminin, wahai Ummul Mukminin. Isteri-isteri Nabi dipanggil Ummul Mukminin. Ibu. Al-Mukminin, orang yang beriman. Kenapa dipanggil orang yang beriman? Sebab setelah kewafatan Rasulullah SAW, isteri-isteri Nabi tidak boleh dikahwin. Sebab seperti emak kita, jadi tidak mungkin anak berkahwin dengan seorang ibu. Akhbirini bi khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Sa'ad, wahai Sayyidatina Aisyah Ummul Mukminin, beritahulah kepadaku tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat, lalu Sayyidatina Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran. Adalah akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Masya-Allah. Ama taqra'ul Quran? Apakah kamu tidak membaca Al-Quran, qaulullah, tentang firman Allah Ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar mempunyai akhlak yang agung. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam An-Nasa'i, Imam Ad-Darimi, Imam Ibn Hibban, Imam Al-Bayhaqi dalam Dalailun Nubuwah, Imam Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak, Imam Ibn Jarir At-Tabari di dalam Jami'ul Bayan. Ini pengakuan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha tentang akhlak Nabi. Harus kita faham satu fakta yang sangat penting. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada setiap hari selepas asar, baginda akan berkeliling ke setiap rumah 9 orang isteri baginda setiap asar. Selepas seorang, lepas seorang, dan baginda akan berhenti di rumah yang menjadi giliran baginda pada malam itu. Selalunya dalam rotation 9 tu, selalunya Sayyidatina Aisyah mendapat 2 malam selalunya. Kenapa tu? Sebab Sayyidatina Saudah yang Nabi kahwini ketika Sayyidatina Saudah berumur 65 tahun, 66 tahun. Waktu tu Nabi dah kahwin dah dengan Nabi berkahwin dengan Sayyidatina Aisyah selepas itu. Lalu kata Sayyidatina Saudah, saya bagikan giliran malam saya kepada Sayyidatina Aisyah. Sebab beliau gadis lagi. Sebab itulah hadirin, selalunya Sayyidatina Aisyah mendapat 2 malam. Orang lain dapat 1 malam. Sampai ke giliran Sayyidatina Saudah, beliau katakan, saya bagikan giliran malam ni kepada Sayyidatina Aisyah. Fakta ini walaupun kecil, tetapi signifikannya ialah Sayyidatina Aisyah lah yang paling selalu melihat hal ehwal Nabi. Kenapa? Sebab selalu mendapat 2 malam dalam pusingan giliran tu. Nak tunjukkan beliaulah yang paling tahu hal ehwal Nabi di rumah. Ternyata tentang akhlak Nabi, pujian Sayyidatina Aisyah sangat luar biasa. Sesungguhnya akhlak Nabi adalah Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. Selepas ini kita akan lihat satu lagi pujian Sayyidatina Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sebentar lagi insya-Allah. Hadza wa billahi taufiq. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad, pesuruh Allah, kekasih Allah. Muhammad ya Rasulullah, Muhammad ya Habib Allah, Muhammad ya Nabi Allah, Muhammad ya Syafi' Allah, Muhammad ya Rasulullah, Muhammad ya Habib Allah,
96.2 FM. Terima kasih buat anda yang terus setia bersama-sama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Anda bersama dengan saya Faiz Haji Osman. Waktu ini bersiaran kita untuk Maulid at IKIM. Dalam waktu ini kita nak berbicara dengan tema kita menelusuri dan meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama daripada kitab Seindah Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan guru kita bersama-sama waktu ini kita nak sambung lagi pengajian ilmu kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhadir Haji Jo. Silakan Ustaz. Baik. Syukran jazilan Faiz. Hadirin, Sayyidatina Aisyah dalam riwayat Imam Muslim menyebutkan dan menjawab kepada Sayyidina Sa'ad tentang akhlak Nabi. Dalam riwayat Imam Muslim mengatakan, Sayyidatina Aisyah bertanya kembali, alasta taqra'ul Quran? Apakah kamu membaca Al-Quran? Bertanya pada siapa ni? Sayyidina Sa'ad ibn Hashim ibn Amir. Lalu Sayyidina Sa'ad menjawab, qultu bala, ya bahkan saya membaca Al-Quran. Lalu kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, fa inna khuluqa nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana Al-Quran. Sesungguhnya akhlak Nabi, iaitu Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam, fa inna khuluqa nabiyyillahi sallallahu alaihi wasallam kana Al-Quran. Adalah akhlak Rasulullah, akhlak Nabi Allah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Mari kita lihat hadis lain yang diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Abdillah Al-Jadali. Beliau mengatakan, Sa'altu Aisyah an khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah bertanya kepada Sayyidatina Aisyah tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, lalu Sayyidatina Aisyah menjawab, lam yakun fahishan wala mutafahisha. Baginda bukanlah seseorang yang berkata keji, tidak pula melakukan perkara yang keji. Wala sakhaban fil aswaq. Baginda tidak berteriak-teriak di pasar-pasar, sebab Nabi adalah seorang pedagang. Wala yajzi bisayyi'ati sayyi'ah. Baginda tidak membalas keburukan dengan keburukan. Walakin ya'fu wa yasfah. Akan tetapi baginda memaafkan dan berlapang dada dengan orang lain. Hadis ini muttafaqun alaih. Dan diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmizi. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bercakap yang tak elok, tidak melakukan perkara yang tidak elok, tidak menjerit-jerit di pasar, tidak membalas keburukan dengan keburukan, tetapi baginda selalu memaafkan dan selalu berlapang dada dengan orang lain. Mari kita lihat pengakuan daripada menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan anak angkat Nabi. Tuan-tuan, siapa? Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu wa karramallahu wajhah wa alaihi salam. Sayyidina Ali diangkat oleh Nabi daripada kecil. Kerana itu baginda Sayyidina Ali antara yang paling tahu tentang akhlak Nabi di rumah. Sebab setiap hari melihat akhlak ayah angkat di rumah. Sayyidina Ali melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kerana daripada kecil sehingga dewasa malah nanti menjadi menantu sebab berkahwin dengan Sayyidatina Fatimah Al-Batul. Jadi kalau pengakuan itu daripada Sayyidina Ali, itu bermakna orang yang paling selalu dan sangat selalu melihat ahwal Nabi, bermakna benar pengakuan daripada Sayyidina Ali. Bagaimana penceritaan Sayyidina Ali berasal daripada anak beliau, iaitu Sayyidina Al-Hasan Ibn Ali mengatakan, Sa'altu Abi, aku bertanya pada ayahku, iaitu Sayyidina Ali, an siratin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi julasaihi, tentang perjalanan hidup Nabi dengan orang yang ada di sekeliling baginda. Itu ditanya oleh Sayyidina Al-Hasan dan Al-Husain. Faqala, lalu dijawab oleh Sayyidina Ali, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daimal bishri. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang selalu berwajah ceria, maksudnya selalu wajah gembira, begitu, suka. Sahlal khuluqi,
mempunyai selalu memudahkan urusan. Layyinal janibi, mempunyai perasaan yang lembut, bukan kasar. Laisa bifadhin wala ghalidhin, tidak keras dan tidak kasar. Wala sakhabin wala fahashin, bukan seorang yang suka mencari gaduh dan tidak menggunakan kata-kata yang keji. Wala ayyabin wala musyah, tidak memburuk-burukkan sesuatu dan bukan seorang yang kedekut. Masya Allah, itu sudah banyak dah terkumpul akhlak di situ. Yataghafalu amma la yashtahi, melupakan atau tidak mengambil tahu tentang sesuatu yang tidak perlu atau sia-sia. Nabi tak ambil berat benda itu. Wala yu'yisu minhu rajihi wala yukhayyabu fihi, orang yang berhajat tidak putus asa, maksudnya suka meminta pertolongan dengan Nabi, orang itu, dan baginda tidak mengapakan permintaan orang lain. Subhanallah. Qad taraka nafsahu min thalathin, baginda meninggalkan atau melarang dirinya daripada melakukan 3 perkara. Al-mira'i, bertikam lidah, wal ikthari, dan selalu mendapat yang banyak, wa ma la ya'ni, dan selalu tidak memberi manfaat. Maksud, Nabi tak nak mengambil banyak bahagian untuk baginda, dan Nabi tak nak ambil berat sangat kepada sesuatu yang tidak memberi manfaat. Masya-Allah. Diteruskan lagi oleh Sayyidina Ali, wa tarakan nasa min thalathin, baginda mahukan orang ramai meninggalkan 3 perkara. Tadi untuk Nabi larang diri baginda sendiri jangan buat 3 perkara, dan Nabi minta umat jangan buat 3 perkara ini. Apa dia? Kana la yadhummu ahadan, iaitu tidak mencela seseorang, wala ya'ibuhu, dan tidak mengaibkannya, wala yatlubu awratahu, tidak mencari kesalahannya, wala yatakallamu illa fima raja thawabah, dan tidak bercakap melainkan pada perkara yang boleh mendatangkan pahala. Ini Nabi minta pada kita semuanya, supaya pertama sekali jangan mencela orang lain, jangan aibkan orang lain, tutupkan keaibannya, tidak mencari kesalahannya, dan kalau bercakap pun biarlah sesuatu yang mendatangkan pahala untuk dirinya. Wa idza takallama atraqa julasa'uhu, apabila baginda berbicara, orang yang mendengarnya akan terpaku, ka'annama ala ru'usihim at-tayr, seolah-olah mereka tertegak, mereka tak bergerak-gerak, seperti ada burung yang di atas kepala mereka. Maksud, mereka dengar betul-betul apa yang Nabi bicarakan. Fa'idha sakata, apabila baginda berhenti berbicara, takallamu, lalu barulah mereka berbicara. Itu adabnya, ya. La yatanaza'una indahul hadith, para sahabat tidak akan bergaduh kalau ada Nabi di hadapan itu. Ini akhlak yang ditunjukkan oleh para sahabat. Wa man takallama indahu ansatu lahu hatta yafrugh, sesiapa di kalangan sahabat yang bercakap di sisi ataupun dekat baginda, mereka yang lain akan diam mendengarkannya. Subhanallah. Macam mana? Sampai habis baginda bercakap, gitu ya. Mereka mendengar Nabi bercakap sampai Nabi habis bercakap, barulah kalau mereka nak bercakap pun. Hadithuhum indahu hadithu awalihim, percakapan mereka di sisi Nabi baginda adalah percakapan orang yang terdahulu daripada mereka, iaitu percakapannya tidak sia-sia. Yadhaku mimma yadhakuna minhu, akhlak Nabi yang lain adalah baginda turut ketawa dengan apa yang diketawakan oleh para sahabat. Itu akhlak mulia tu. Kalau ada orang bawa cerita lucu, umpamanya kita tengah bersama mereka, mereka pun gelak, janganlah kita ceria sangat nak. Jadi kita pun gelak sama-sama. Itu maksudnya join sama-sama. Itulah Nabi. Kalau orang lain gelak, Nabi gelak juga. Masya Allah. Wa yata'ajjabu mimma yata'ajjabuna min, dan Nabi turut kagum dengan apa yang dikagumi oleh para sahabat. Masya Allah. Ini panjang cerita Sayyidina Ali ni, Faiz, sebab Sayyidina Ali banyak kenal dan tahu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita ceritakannya ni semua diceritakan oleh Sayyidina Ali. Agak sedikit panjang, ya, tapi Masya Allah, akhlak yang mulia semuanya. Wa yasbiru lil gharib
'ala al-jafwa fi 'ala al-jafwa fi mantiqihi wa mas'alatihi. Masya-Allah. Baginda bersabar terhadap seseorang yang keras seperti orang Badui dalam percakapannya dan dalam pertanyaannya kepada baginda. Subhanallah. Hatta idza kana ashabuhu la yasta'jalibunahum, sehingga ada para sahabat sahabat pula tak tahan kerana orang Badui ataupun kasar sangat dengan Nabi, mereka pula nak buat sesuatu jadi Nabi relax saja. Subhanallah. Apa kata Nabi pada para sahabat? Wa yaqul, Nabi katakan, idza ra'aitum talibal hajatin yatlubuhu fa'arqiduh. Sekiranya kamu melihat ada orang yang punya hajat untuk mendapatkannya, bantukan dia. Nabi tak suruh pun kasari. Wala yaqbalu thana illa min mukafi'in. Baginda tidak menerima pujian melainkan daripada orang yang pernah mendapat pertolongan daripada baginda. Subhanallah, sebab baginda suka tolong orang lain. Wala yaqta'u ala ahadin hadithah, dan baginda tidak pernah memotong percakapan seseorang yang sedang bercakap. Jaga-jaga tu. Tengok ketika orang bercakap janganlah dipotong gitu. Nabi begitu, tidak akan memotongnya kecuali hatta yajuza fa yaqta'uhu binahyin aw qiyamin. Sehinggalah kalau orang tadi tu Nabi tak potong dia cakap, tapi kalau dia bercakap melampaui batas ataupun bercakap benda-benda yang tidak elok, baginda akan memotongnya dengan melarangnya daripada terus bercakap. Jangan teruskan percakapan dosa itu, atau kalau Nabi tak suka, terus saja Nabi bangun untuk pergi ke tempat lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Sekumpulan akhlak-akhlak yang disebutkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhahu wa radhiyallahu ta'ala anhu wa alaihi salam tadi menunjukkan masya-Allah tabarakallah, berkumpul-kumpul akhlak-akhlak yang sangat mulia yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Hadirin, mari kita lihat pengakuan daripada pembantu Nabi 10 tahun bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak umurnya 9 tahun. Sampailah Nabi wafat, umur beliau adalah 19 tahun. Siapa beliau? Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Tuan-tuan, kalau kita bertamu di rumah orang lain, sebolehnya ya, jangan lebih 3 hari 3 malam. Kecuali tuan rumah tu dia suka kita lah. Pasal kalau 3 hari 3 malam tu, hak tu lah tahap orang tuan rumah dia boleh bersabar. Nah, isteri dia tak pakai pakai tudung, anak-anak dia begitu juga menutup aurat. Tapi lepas 3 hari itu Faiz tak berapa nak sabar lagu tu lah. Sebab itu ada istilah ahlan wa sahlan. Orang Arab kalau kita main rumah, ahlan wa sahlan. Ahlan, la ni kamu jadi ahli keluarga kami. Sirta ahlan lana wa sahlan. Sahlan maksudnya asbaha amruka sahlan. Urusanmu menjadi senang. Pasal nak makan kami sediakan, nak mandi ada ayak, nak tidur ada tilam kami sediakan, begitu. Tapi biasanya 3 hari 3 malam. Sebab itu lepas tu kesabaran itu kadang-kadang, maaf ya, ini juga kan Pak ya, tercabar juga bila lagi nak balik dadah. Jadi kecuali tuan rumah suka, tu lain. Tuan rumah kata saya nak hang duduk rumah 2 minggu, tak apa. Jadi hadirin, begitu. Nak tunjuk apa tu, kadang-kadang kesabaran tuan rumah itu kebaikannya ternampak pada hari-hari awal. Gitu maksudnya. Mungkin dalam hari yang keempat, kelima dah tak apa nak tahan dah. Mula mulut keluar macam-macam, muka tak apa nak seronok lagu tu. Nak tunjuk lagu ni. Orang itu boleh bertahan dengan karenah seseorang dalam beberapa hari sahaja. Tuan-tuan, ini Sayyidina Anas bin Malik bersama dengan Nabi 10 tahun, bukan 10 hari. Masya Allah. Cuba kita lihat apa kata Sayyidina Anas bin Malik. Daripada Sayyidina Anas bin Malik sendiri mengatakan, Qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Nabi sampai di Madinah dalam peristiwa hijrah. Laisa lahu khadim, Nabi tidak ada pembantu. Fa akhadha Abu Talhah biyadi,
Lalu Abu Talhah, iaitu bapa tiri kepada Sayyidina Anas, datang pegang tangan Sayyidina Anas, fantalaqa bi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, membawaku bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ayah tiriku mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Anasan ghulamun kayyisun, sesungguhnya Anas ni, anak saya ni, adalah seorang budak yang cerdas dan dia bersedia membantu tuan. Masya Allah. Falyakhdumka, dia nanti akan membantu tuan. Lalu kata Sayyidina Anas, fakhadamtuhu fis safari wal hadari, lalu saya pun menjadi pembantu Nabi ketika bermusafir ataupun ketika dalam rumah. Ma qala li syai'in sana'tuhu, Nabi tak pernah pun katakan padaku apa yang aku lakukan, lima sana'ta hadha hakadha, kenapa kamu lakukan begini begitu? Tak, Nabi tak pernah pun kata begitu. Maksud kata, ketika Nabi Sayyidina Anas buat sesuatu, kasih apa orang buat lagu ni? Kenapa kamu buat lagu ni? Tak, Nabi tak pernah tanya pun. Wala li syai'in lam asna'hu, dan kalau saya tak buat sesuatu pun, Nabi tak pernah kata, lima lam tasna' hadha wa kadha, pasal apa kamu tak lakukan lagu ni? Masya-Allah. Ketika Sayyidina Anas buat, tak ada Nabi nak tegur. Ketika Sayyidina Anas tak buat, tak ada lah Nabi nak marah-marah. Begitulah mulianya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kita bacakan tadi daripada Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Ahmad rahimahumallahu rahmatan wasi'ah. Kita akan lihat lagi apa yang disebut oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu selepas ini insya-Allah. Hadza wa billahi taufiq. Sedapnya susu Wildan dan segarnya susu Wildan dan. Mak, susu ni lah yang Ica bagi tahu Mak hari tu. Susu Wildan. Oh, susu Wildan ni. Mak memang dah biasa dengar susu Wildan. Tapi macam mana nak beli? Ni Mak hubungi je 019-965-316-019-965-316 atau boleh je kontak dekat FB dan Insta Wildan Susu Kambing. Susu Wildan merupakan pemenang anugerah Super Health Brand. Stokis dan ejen diperlukan. Buku baru terbitan penerbit IKIM bertajuk Fatwa dan Perbezaan Pandangan, Cabaran dan Penyelesaian membahaskan secara teori dan praktis tentang fatwa dan perbezaan pandangan, iaitu dua perkara penting dalam tradisi keilmuan Islam. Karya ini mengandungi 10 bab dengan menyentuh perihal cabaran dalam isu kefatwaan semasa, mencari solusi isu fiqh dalam masyarakat melalui fatwa, memadamkan api kebencian dan perpecahan di tengah-tengah perbezaan pandangan. Antara isu-isu yang diteliti adalah berkaitan fatwa dalam ilmu usul fiqh dan cerminannya dalam pemikiran tokoh silam termasuk Al-Ghazali, cabaran pemerkasaan institusi kefatwaan di Malaysia, kedudukan fatwa dalam perundangan negara, perbahasan fatwa bersifat setempat, adab-adab perbahasan ilmiah dan perdebatan, konsep ijtihad dan talfiq dalam perbezaan pandangan. Pada akhir buku ini, penelitian adalah tertumpu kepada sejauh mana Islam melihat prinsip, adab dan kaedah perbezaan pandangan yang akhirnya membawa kepada kebaikan dan bukan perpecahan. Anda boleh dapatkan buku ini di ikimniaga.my dengan harga RM45 atau hubungi unit pembangunan ekonomi di talian 03-6204-6389 atau 387. Bicara bermanfaat pelbagai segmen. Rancangan dakwah setiap hari. Lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Terima kasih kepada anda. Masih lagi terus setia bersama-sama kami IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Maulid Adikim, terima kasih kepada anda yang menonton di Facebook. Dengarkan radio malam ini untuk Maulid Adikim kita bersama menelusuri dan meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tajuk kita pada malam ini insya-Allah kita dengarkan kupasan berkaitan dengan akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diakui para sahabat dan juga kaum Quraisy. Kita bersama dengan tuan guru kita dan mungkin kita nak dengarkan selanjutnya Ustaz nak sambung tentang apa yang dikongsikan oleh pembantu Nabi Ustaz insya-Allah. InsyaAllah. Silakan Ustaz. Baik, syukran jazilan Faiz, syukran jazilan. Hadirin, tadi kita katakan dan kita bacakan hadis pengakuan daripada Sayyidina Anas bin Malik. Ada juga pengakuan lain daripada Sayyidina Anas bin Malik tentang akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Saya telah berkhidmat kepada Rasulullah 10 tahun.
Fama qala li, Nabi tak pernah pun katakan padaku uffin qat tak pernah Nabi kata begitu. Maksudnya keluhan tak puas hati. Allah tak ada. Maksud kata tak ada keluar daripada mulut Nabi selama 10 tahun tu, masya-Allah. Wa ma qala li syai'in sana'tuhu, dan tak pernah Nabi komen kalau saya buat sesuatu. Nabi tak pernah kata lima sana'tahu, kenapa kamu buat? Tak pernah pun. Wala li syai'in taraktuhu, dan sesuatu yang saya tak pernah buat, lima taraktahu, pasal apa kamu tak buat? Pasal apa kamu tinggal? Tak ada. Allahu Akbar. Sama dengan hadis tadi lah, subhanallah. Dan ini pujian Sayyidina Anas kepada Nabi sallallahu alaihi wa baraka wa sallam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam min ahsanin nasi khuluqa. Adalah baginda sallallahu alaihi wasallam orang yang memiliki akhlak yang paling baik. Allahu Akbar. Wala masastu khazzan wala hariran wala syai'an kana alyana min kafi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah menyentuh kain sutera hazan, dan ada sejenis kain sutera yang lain iaitu harir, dan sesuatu yang lain yang lebih lembut daripada telapak tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Lembut hati itu, Faiz, bukan lembut hati je, tangan pun lembut. Tangan pun lembut. Masya-Allah, bermakna luar biasa sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala shamamtu miskan qattu wala 'itran kana atyaba min 'araqi Rasulillah, 'araqi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah mencium bau kasturi atau bau wangi yang lebih harum daripada peluh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Hadirin, ini pengakuan daripada pembantu Nabi 10 tahun berkhidmat. Bermakna ini satu pengakuan yang sangat suci, yang sangat tulus, yang sangat ikhlas melihat apa yang dilakukan Nabi, akhlak Nabi yang terlihat, yang terzahir oleh pembantu beliau, pembantu Nabi yang sangat setia ini, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Sekarang mari kita lihat pengakuan menantu Nabi. Siapa? Sayyidina Uthman bin Affan, menjadi menantu dan menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Sayyidina Uthman bin Affan? Inna wallahi qad sahibna Rasulullah sallallahu alaihi wa baraka wa sallama fi safari wal hadari. Sesungguhnya kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam musafir dan ketika hadir, maksud ketika tidak bermusafir. Fakana ya'udu mardana, baginda menziarahi orang yang sakit di kalangan kami. Kalau ada orang yang sakit, baginda akan pergi ziarah, pergi jenguk. Wa yatba'u janaizana, mengikut, iaitu menghantar orang yang meninggal di kalangan kami ke kubur. Ini akhlak tawadhu'. Wa yaghzu ma'ana, berperang bersama dengan kami, bermakna bukan orang yang penakut. Wa yuwasina bil qalili wal katsir, dan membantu kami dengan yang sedikit dan yang banyak. Kalau dapat bantu banyak, banyak. Kalau tidak, sedikit apa yang ada. Itu yang disebutkan oleh Sayyidina Uthman bin Affan dalam riwayat Imam Ahmad di dalam kitab Musnad. Bagaimana pula pengakuan daripada Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, kana an-nabiy sallallahu alaihi wa baraka wa sallama ashadda haya'an min al-'azra'i fi khidriha. Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling pemalu, lebih pemalu daripada anak gadis perawan yang duduk di biliknya. Masya-Allah. Gadis, perawan duduk di bilik kan malu tu. Nabi lebih malu daripadanya. Allahu Akbar. Subhanallah. Nabi sallallahu alaihi wa baraka wa sallama, kalau wa idza kariha syai'an 'urifa fi wajhihi, apabila baginda tidak suka kepada sesuatu dapat diketahui daripada wajah baginda. Maksudnya Nabi tak mencela, Nabi tak sebut benda hak tak elok,
Tapi daripada muka tak berapa nak ceria, tak berapa nak seronok. Jadi sahabat tahu, Nabi tak apa nak suka lagu tu. Tapi nak kata buruk sekali-kali, keji sekali-kali, lah. Nabi tak kata lagu tu. Subhanallah, hadis ini riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Mari kita lihat sahabat yang lain, Sayyidina Abdullah bin Amr ibn al-As. Apa kata beliau? Lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama fahishan wala mutafahisha. Nabi sallallahu alaihi wa sallam tidak pernah sekalipun berkata keji dan tidak pernah melakukan perbuatan yang keji yang tak elok. Wa kana sallallahu alaihi wa sallam yaqulu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqa. Sesungguhnya di antara orang yang terbaik di kalangan kamu ialah orang yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Seorang sahabat yang lain iaitu Sayyidina Atha ibn Yasar. Ini seorang tabi'in. Sayyidina Atha ibn Yasar, beliau mengatakan, laqitu Abdullah ibn Amr ibn al-As. Aku berjumpa dengan Sayyidina Abdullah ibn Amr ibn al-As. Jadi sahabat Nabi juga. Qultu, aku mengatakan, akhbirni an sifati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama fit Taurah. Cuba ceritakan padaku tentang sifat Nabi yang ada di dalam Taurat. Masya Allah. Jadi cuba ceritakan sifat Nabi yang disebut dalam kitab Taurat, iaitu kitab Nabi Musa alaihi salam. Qala, Sayyidina Abdullah bin Amr ibn al-As pun menjawab, ajal wallahi, ya demi Allah. Maksudnya bersungguh-sungguh dia nak cerita. Innahu la mawsufun fit Taurah bi ba'di sifatihi fil Quran. Sesungguhnya baginda diterangkan sifatnya di dalam Taurat dengan sebahagian sifat yang ada di dalam Al-Quran, lebih kurang sama. Sebahagiannya apa itu? Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Itu di dalam Al-Quran. Iaitu, wahai Nabi, sesungguhnya kami telah mengutuskan kamu untuk menjadi saksi dan pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Kemudian waharzan lil ummiyin. Ini yang disebut di dalam kitab Taurat, iaitu penjaga kepada orang ummiyin, iaitu orang Arab. Orang Arab kan orang yang tak pandai membaca dan menulis pada awalnya dulu. Anta abdi wa rasuli, kamu adalah hambaku dan rasulku. Ini bukan dalam Quran, tapi ini adalah dalam kitab Taurat. Samaitukal mutawakkil, kata Allah dalam kitab Taurat, aku menamakan kamu al-mutawakkil. Laisa bifadhin wala ghalidhin wala sakhabin fil aswaq. Tidak keras, Nabi tidak keras, tidak kasar, tidak meninggikan suara di pasar-pasar. Wala yadfa'u bisayyi'ati sayyi'ah. Tidak menolak ataupun membalas kejahatan dengan kejahatan. Walakin ya'fu wa yaghfir. Akan tetapi Nabi memaafkan dan Nabi mengampunkan, memaafkan juga. Wala yaqbidahu Allah hatta yuqima bihi al-millata al-awja' bi an yaqulu la ilaha illallah. Dan Allah tidak mengambilnya, maksud tidak mencabut rohnya. Dalam kitab Taurat mengatakan sehingga dia menegakkan dengannya agama yang bengkok menjadi lurus, supaya mereka mengatakan tiada Tuhan melainkan Allah. Jadi orang-orang Arab menerima dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pengakuan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat pengakuan daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah. Apa kata beliau? Ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam syai'an qattu faqala la. Tidak pernah sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ketika diminta sesuatu, siapapun, baginda tak pernah mengatakan la, tidak. Allahu akbar. Hadis ini riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dan Imam At-Tirmidzi. Hadis yang sebelum tadi, yang Sayyidina Atha ibn Yasar tadi itu diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Hadirin, untuk pengakuan daripada kaum baginda yang belum Islam, insya-Allah nanti kita akan lihat minggu hadapan Pak Is untuk kita sambung. Apa pula pengakuan daripada kaum Nabi yang bukan Islam tu Pak Is? Malah musuh Islam pula tu, kita akan lihat pengakuan mereka
tentang akhlak Nabi, tetap mereka mengakui kemuliaan, ketinggian, keagungannya. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu hadapan. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz untuk perkongsian kita minggu ini. InsyaAllah kita nak sambung lagi bicara kita. Ustaz sebutkan tadi, kita nak dengar pula cerita tentang bagaimana akhlak baginda Nabi SAW dari bukan Islam pula. InsyaAllah kita nak sama-sama ikuti. Anda yang lain macam biasa tonton di Facebook dan juga dengar di radio hari dan waktu yang sama setiap Khamis 9 malam di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Jumpa minggu depan insya-Allah Ustaz. InsyaAllah Faiz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat anda sahabat-sahabat saya, teruskan setia bersama kami. Dengarkan IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bicara bermanfaat pelbagai segmen, rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bertemu denganmu di kala insan istimewa, karena dirimu wujudnya cinta. Wahai Allah, tambahkanlah kasih dan rinduku padanya. Dari tanpa tanganku, ya Rasulullah. Bila melihat rembulan terbayang kecantikan dirimu, aku menyebut namamu selalu. Wahai Allah, tambahkanlah kasih dan rinduku padanya. Bersama
Assalamualaikum, saya Ustazah Isfadiah. Wakaf telaga adalah sedekah yang paling afdal untuk ibu ayah kita yang telah meninggal dunia. Selama ini mereka banyak berjasa membesarkan kita. Ayo kita keluarkan sedikit rezeki yang kita ada untuk berwakaf buat ibu ayah kita yang tercinta. Segera rebut peluang untuk wakaf telaga bersama Serantau Muslim, dapat pahala jariah dan bantu orang yang susah. Layari segera wakaftelaga.com atau hubungi 03-8408-1789. Sedekah Serantau Muslim. Bang, ni campur ni satu lagi. Berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murahnya bang. Package combo kembali lagi. Tempah sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 0173452564. Tertakluk pada terma dan syarat. Hari tutup permohonan iklan adalah setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Carta Nasi Ikim. Bersama saya, Erwan Johari, setiap Sabtu 10 pagi dan ulangannya setiap Ahad 9 malam menampilkan lagu-lagu popular, lagi terbaik dan info-info terkini artis nasyid kesayangan anda. Jangan lupa teruskan mengundi di www.ikim.my/Carta Nasyid Ikim. Semestinya di Ikim, inspirasi Inforia Islami. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, inspirasi Inforia Islami. Apa cerita warna pagi Dengarkan. Baik, generasi hari ini kita bersama menerusi bahagian kedua hubungan gender dalam keluarga bersama dengan pengarah Pusat Citra Universiti dari UKM iaitu Profesor Datuk Dr. Harlina Haliza Haji Siraj. Itu sebabnya dalam konteks ni dia mungkin tak cukup kita saja. Dia kena the whole family kena ada macam tu. Satu yang saya sangat impress bila saya ada anak dah masa tu kan, kita biasalah kan nak makan ni anak-anak menyusu lah, anak-anak apa, tapi saya tengok culture dalam keluarga suami saya, bila saya nak makan tu dia akan suruh saya dulu makan. Itu pun very gentleman tau. Selalu orang kata orang perempuan makan lah. Satu yang mak ajar adalah isteri ni dia menyusukan, jadi dia kena makan dulu kan ya. Yang ni pun penting sebab dalam yang stereotip tadi kan, anak lelaki dia semua yang diberi makanan baik, anak perempuan ni dengan ibu walaupun mengandung dapat makan yang lain. Dekat situ lah dapat kepucatan anemia ya, kurang nutrisi.